Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar Ustaz, terutamanya pelajar tahun 5 Ibnu Khaldun, SKPP 193. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita berjumpa pada hari ini untuk meneruskan kita punya pembelajaran, iaitulah pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Okey, pada kesempatan ni Ustaz nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada semua pelajar-pelajar Ustaz. Okey, Ustaz nak minta maaf lah. Ustaz mohon maaf segala kesilapan dan kesalahan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, kepada kamu semua. Okey, dan satu lagi Ustaz nak ucapkan selamat hari guru kepada semualah. Moga-moga kita semua berada dalam keadaan baik, sentiasa berada dalam keadaan kesihatan yang baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, untuk hari ini pembelajaran kita ialah kita teruskan pembelajaran kita yang sebelum ni kita dah belajar. Kita sambung lagi, kita teruskan lagi. Okey, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita, topik kita pada pagi ini, eloklah sama-sama kita menadah tangan, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah membuka pintu hati kita, Allah memudahkan kita, apa yang ilmu yang kita belajar ni Allah mudahkan untuk kita, insya-Allah. Okey, baik, sama-sama tadah tangan dan aminkan doa yang Ustaz akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, selain daripada doa kita baca pada pagi ini, okey, sama-samalah kita doa saudara kita di Palestin yang mana sekarang ni diserang oleh Israel tu, yang rejim Zionis yang jahat tu diserang umat Islam di sana. Jadi kita sebagai saudara se-Islam doakan mereka, keselamatan mereka, dan dihancurkan rejim Zionis ni. Okey, baik. Kita pergi kepada topik kita pada pagi ini, pada hari ini ialah bidang sirah. Bidang sirah iaitulah tajuk itqan menambah berkat. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks masing-masing, cari bidang sirah, tajuk itqan menambah berkat. Okey, kalau tak silap Ustaz, pada muka surat 146. Okey, buka semua buku teks masing-masing. Okey, dalam masa yang sama kamu sediakan dengan buku tulis dan juga alat tulis, kerana pada akhir pembelajaran ni akan ada beberapa soalan yang perlu kamu tulis, kamu salin dan jawab di rumah masing-masing. Okey, baik, untuk sirah itqan menambah berkat. Okey, apa itu itqan? Okey, kita tengok pengertian itqan, maksud itqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Okey, dikata kat sini Nabi kita Muhammad ni merupakan salah seorang contoh yang terbaik dalam mengamalkan sifat itqan ni. Apa itu itqan? Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
Okey, maksudnya di sini itqan ni contoh, seseorang yang buat sesuatu pekerjaan, dia betul-betul tekun ataupun fokus betul-betul dalam pekerjaan yang dia sedang buat tu, dan dia bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh supaya pekerjaan yang dilakukan tu mencapai kejayaan yang terbaik bagi dia lah. Okey, mengapakah sifat itqan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan? Apa kepentingan sifat itqan ni dalam kehidupan kita? Okey, kalau kita tengok dalam kehidupan Nabi SAW, itqan Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, bila Nabi melakukan sesuatu pekerjaan, okey, sejak kecil lagi, ini kisah Nabi lah. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda Nabi Muhammad pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Okey, seperti mana kita tahulah kisah Nabi ni, daripada kecil lagi dia ni meninggal bapa dia, lepas tu meninggal ibu dia Aminah. Bapa ni Abdullah meninggal semasa di dalam perut lagi. Lepas tu lepas dia lahir meninggal pula ibu dia Aminah. Lepas tu dia tinggal dengan bapa saudara dia, iaitulah Abu Talib. Abu Talib ni dia seorang yang dia tak kaya, dia miskin, tapi dia salah seorang yang berpengaruh di Mekah lah pada masa ketika itu. Antara orang-orang yang orang takut bila dengar je nama Abu Talib ni, orang akan takut, orang akan hormat pada Abu Talib ni. Jadi Abu Talib ni merupakan bapa saudara kepada Rasulullah SAW. Abu Talib ni dia ada kambing. Jadi Nabi ni ditolong bapa saudara dia ni mengembala kambing, dan juga dalam masa yang sama Abu Talib ni dia ada barangan dagangan. Jadi Nabi Muhammad ni ditolong Abu Talib ni berniaga. Pada ketika itu Nabi pergi berniaga dengan Abu Talib di kota Syam lah. Okey. Yang kedua, sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda ni dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat pada masa ketika itu. Okey, pada ketika umur Nabi ni muda lagi, belum lagi dilantik menjadi Nabi, Nabi ni digelarkan sebagai Al-Amin kerana sikap jujur dan akhlak yang baik Nabi SAW kepada orang yang berada di sekeliling dia. Sama ada orang kafir pada ketika itu pun dia menghormati Nabi sebab sifat jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Okay, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid ni, kita tahulah Khadijah ni merupakan isteri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Okey, pada sebelum Nabi Muhammad berkahwin dengan Khadijah ni dia hartawan, orang yang kaya. Dia meminta Nabi membawa barangan dagangannya ke Syam untuk diniaga. Pada ketika itu dia ada Khadijah ni dia ada barangan untuk diniagakan, untuk dijual. Jadi dipilih Nabi Muhammad sebagai orang yang tolong jual barangan dia di kota Syam. Jadi Nabi lah bawa barangan Nabi Khadijah binti Khuwailid ni sebelum dikahwin lagi. Bila dia bawa, barangan semua habis terjual, dan keuntungan yang dapat daripada hasil jualan tu sangat-sangat banyak lah. Jadi Khadijah ni tertarik dengan sifat dan juga akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, sehinggalah Khadijah ni mengahwini Nabi SAW. Sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Okey, dalam kisah tadilah, kisah Khadijah binti Khuwailid tadi, banyak keuntungan yang Nabi perolehi daripada hasil dagangan
barang-barang Khadijah binti Khuwailid di Syam tadi. Okey. Yang keseterusnya itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, iaitu berdakwah ajaran Islam lah pada ketika itu. Tadi dalam bentuk pekerjaan Nabi, sekarang ni dalam bentuk dakwah Islam Nabi. Okey, apa itqan Nabi? Apa kesungguhan Nabi dalam berdakwah ni? Okey, Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abu Lahab ni merupakan bapa saudara dia. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering kali menyakiti baginda. Dia sering menyakiti Nabi Muhammad SAW agar berhenti daripada berdakwah. Abu Lahab dan isteri dia ni, dia tak suka Nabi berdakwah ajaran Islam pada ketika itu. Sebab apa? Sebab masyarakat Arab pada ketika itu mereka mengamalkan agama ataupun kepercayaan nenek moyang mereka sejak dahulu kala lagi. Jadi mereka ni tak nak ubah ajaran tersebut, kepercayaan tersebut mereka tak nak ubah. Jadi bila datangnya Nabi Muhammad berdakwah Islam, mereka tak nak terima. Jadi watak Abu Lahab dan juga isterinya ni adalah antara orang yang membenci dan juga sentiasa menyakiti Nabi SAW. Walaupun mereka tu adalah saudara Nabi, bapa saudara Nabi sendiri. Okey, isteri Abu Lahab yang bernama Ummul Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh baginda. Okey. Isteri Abu Lahab juga jahat juga. Dia sering letak duri pada jalan yang dilalui, yang selalu dilalui oleh Nabi SAW ketika hendak pergi berdakwah. Yang keseterusnya, Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan juga tumit baginda. Tengok Abu Lahab ni, anak saudara sendiri pun dia akan sakiti bila Nabi ni berdakwah ajaran Islam. Okey, mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Mereka juga suka menuduh Nabi ni yang bukan-bukan, mengatakan Nabi ni ahli sihir, mengatakan Nabi ni gila, mengatakan Nabi ni mengajarkan ajaran sesat. Sebab ketika itu ramai yang tidak percaya kepada ajaran Nabi SAW. Sebab mereka ni dah lali dengan ajaran mereka yang sebelum ni menyembah berhala, sembah pokok, sembah matahari, macam-macam. Dia tak sembah Allah. Dia amalkan agama nenek moyang mereka yang dahulu. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Tindakan Abu Lahab dan isteri dia ni tadi merupakan perkara yang sia-sia lah. Baginda tetap itqan, maksudnya Nabi ni tetap terus dia berdakwah dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni tak pernah putus asa, walaupun disakiti, walaupun dihina, walaupun dicaci, Nabi tak pernah berhenti daripada berdakwah Islam. Jadi kita bersyukurlah sebab sekarang ni kita dapat mengamalkan ajaran Islam yang baik, hasil daripada dakwah dan kesedihan dan kesakitan Nabi SAW. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba yang bertakwa. Okey, Nabi Muhammad ni dah tahulah sebenarnya dia ni dah merupakan calon akan masuk syurga. Walau macam mana sekalipun dia akan masuk syurga, tapi Nabi Muhammad ni tetap beribadah, banyakkan ibadah sunat supaya dia nak mengajar ahli keluarga dia dan juga para sahabat dan juga umat dia, yang kita sekarang ni umat dia ni, nak ajar kita supaya sentiasa buat ibadah walau macam mana keadaan sekalipun.
Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itqan dia dalam berdakwah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini setakat itu saja. Jadi hari ini Ustaz nak bagi beberapa soalan lah. Ada 2 je soalan kat sini. Ada 2 soalan yang senang. Okey, kamu perlu tulis pada buku tulis, ataupun kalau tak ada buku tulis, tulis pada kertas. Salin soalan ni, lepas tu buat jawapan dalam bahasa Melayu juga. Ni soalan dia dalam bahasa Melayu dan jawapan juga dalam bahasa Melayu. Tak perlu hantar. Hantarnya bila bukan tak perlu hantar, hantarnya bila buka sekolah nanti. Tak perlu hantar dalam Google Classroom, tak perlu. Hantar bila buka sekolah nanti. Nanti Ustaz akan kumpul dan Ustaz akan tanda. Hanya Ustaz nak kamu salin soalan ni dan buat jawapan dengan merujuk buku teks masing-masing lah. Yang pertama, soalan pertama, berikan maksud itqan. Tadi Ustaz dah cerita dah maksud itqan tu apa. Yang kedua, nyatakan contoh itqan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan dia. Ada 2 kan? Contoh itqan dalam pekerjaan dan juga contoh itqan dalam dakwah. Jadi Ustaz nak hanya dalam pekerjaan sahaja. Beberapa contoh. Nyatakan 3. Sekurang-kurangnya 3 contoh itqan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan. Okey, setakat itu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu buatlah tugasan yang Ustaz berikan pada hari ini, iaitu 2 soalan ni. Buat dalam buku tulis ataupun kertas, simpan, hantar semasa buka sekolah nanti. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.